Saya menggunakan social media sebagai satu punca pencarian saya. Ini adalah tuntutan kerjaya saya. Saya tidak melakukan sebarang video yang diupload, gambar yang diupload dengan tujuan untuk hanya meraih publicity. Benda tu adalah satu ujian tau kan. You have to make sure yang kita tak termakan dengan benda tu. Benda tu kadang-kadang buat kita rasa kebal. Kita rasa macam kita hantar cuba orang ada je nak backup kita kan. Karena datang satu benda yang negatif kepada kita, Tuhan buka satu pintu yang lain. Alhamdulillah waktu Alif terjangkit COVID-19 masa itulah tahu siapa. Tapi ada pihak-pihak yang kau ni dah sendu kot, so kau nak perhatian nanti kau buat macam ni. Aku buka lah. Astaghfirullahalazim. Sedap lagi tu rosak hari aku. Tahun ni ke macam mana? I don't know. Wait for it, okay? Tak tahu. Sukalah melodi ni korek-korek. Bila masa cakap hujung tahun? Ini memang nak kena keluarkan klip-klip lama dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat-hangatkan hujung minggu anda bertemankan saya Awal Asyari dalam Melodi, dan tentunya minggu ini minggu yang sangat panas kerana kita ada banyak cerita-cerita panas yang akan kita sajikan kepada anda. Tapi sambil-sambil tu rajin-rajinkanlah tangan-tangan anda tu untuk follow kami di Instagram Melodi TV3. Kalau nak rasa macam nak bercakap sikit, nak beri buah fikiran, masuk saja Twitter. Boleh follow kami dekat Twitter. Tapi bercakap pasal Twitter ni kan, ada juga kes-kes yang melibatkan Twitter, yang melibatkan pergaduhan-pergaduhan di social media, melibatkan tuduhan-tuduhan tak berasas, fitnah dan sebagainya yang melibatkan pengacara Melodi. Tak ada pula dia minggu ini. Tak apalah, kita bagi ruang kepada Jana Nick untuk orang kata muhasabah diri, fikir apa yang baik, apa yang tidak, sambil sebab orang ramai tengah attack dia ni kan. Tapi tak apa, kita bagi dia peluang dulu. Tak apalah, saya jalankanlah tugas seorang-seorang. Tapi cerita Jana Nick ada minggu ini. Kita kena bersikap adil. Nanti orang kata, kenapa cerita pengacara Melodi itu tak ada? Ada panjang cerita dia kepada anda yang sama-sama apa yang dah jadi ni. Kenalah tengok Melodi. Tapi bukan sekarang. Kita buka dulu cerita kita yang pertama. Cerita yang mengenai kebaikan lah. Artis Betty Banafe baru-baru ini dikabarkan buat satu program untuk membantu mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. Di saat-saat kita diuji dengan COVID-19 ni kan, pandemik yang orang kata memberikan impak kepada semua orang. Semua orang pun ada yang kehilangan job, ada yang kata kekurangan rezeki dan sebagainya. Artis-artis kita ditampil untuk memberikan bantuan. Tahniah diucapkan kepada Betty Banafe, dan Alif Sata pun ada. Lepas dijantik menjadi juta satu produk makanan ni, beliau pun turut membantu. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Harap ramai lagi artis kita akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang memerlukan. Tapi sebelum itu, jom kita bersama dengan Alif Sata dan Betty Banafe. Baru-baru ini, seramai 140 anak seni dalam industri kreatif yang kehilangan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19 menerima sumbangan barangan keperluan harian menerusi program Infak Artis. Alhamdulillah. Program ini anjuran Yayasan Iltizam Banafe hasil kolaborasi bersama Persatuan OKU Central, Gabungan Pelajar Semenanjung Cawangan Wilayah dan Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air. Wah, Alhamdulillah, syukur. Teruskan berbakti kepada masyarakat. Okey, Kak Betty, apa yang Kak Betty boleh kongsikan serba sedikit program pada hari ini? Okey, Alhamdulillah, nampaknya hari ini hujan pun tak turun. Nampaknya memang Tuhan sayang kita. Tak panas pun walaupun kita dah bermula daripada jam 2 petang. Pada awalnya kami hanya memperuntukkan 60, 80 hingga 100 maksimum. Tapi berkat kerjasama dengan Persatuan Irama Malaysia, dengan Persatuan Jitas, jumlah tu daripada sekian menjadi sekian sehingga meningkat daripada semasa ke semasa. Jadi pembarangan, pembahagian semua kita dah keluarkan. Dan kita juga berterima kasih kepada Yayasan YCAT 1 Malaysia, Yayasan Kebajikan Artis 1 Malaysia, iaitu yang dipelopori oleh Datuk DJ Dave. Baru malam tadi dia cakap, Betty, kami nak infak zakat untuk artis juga. So nak minta list nama. Kami pun pada malam tadi bekerja berkelumur nak cari mana artis yang terhimpit dan terkesan. Alhamdulillah lah, hari ini adalah satu hari yang penuh barakah. Ini kita dapat tengok banyak senyuman di muka-muka artis yang datang, happy dapat jumpa kawan-kawan. Cuma kita ada konsep kita drive thru. Jangan lupa hashtag kami Yayasan Iltizam Banafe
Banafi, kita bantu kita, di mana saya dah bincang dengan Jitas and Abdullah. Saya kata mana yang tak dapat bantuan seniman, ambil bantuan kami. Jadi mana yang tak dapat kat sana, datang kat sini. Termasuk Irama Malaysia, veteran-veteran. Semua tu alhamdulillah dengan adanya idea Abu Ghaffar dengan geng-geng lain, benda ini menjadi satu viral tau among the artist. Tapi saya minta doa agar benda ini berterusan, di mana kita boleh meringankan sedikit beban pun, dapat melihat senyuman di wajah mereka ni pun adalah suatu kebahagiaan untuk kita. Dan tidak pernah miskin, itu janji Tuhan. Orang yang bersedekah, insya-Allah dia akan menjadi inspirasi. Insya-Allah Allah tidak akan memiskinkan manusia tersebut. Akak, itu mengenai program-program kebajikan yang akak telah lakukan. Okey, sekarang ni nak tanyalah, sejak dah sibuk-sibuk dengan program kebajikan dan orang kata persatuan-persatuan yang akak telah ceburi sejak berapa tahun ni, nak tanyalah mengenai kerjaya akak sekarang ni macam mana? Kalau akak boleh kongsikan kepada peminat yang mungkin tertanya nama Betty Banafi kurang aktif lagi dalam industri lakonan, apa yang akak boleh katakan kepada peminat di luar sana? Bagus soalan tu. Anyway, saya Betty Banafi. Saya selalu di depan kamera dan sekarang saya di belakang kamera as a producer. Syarikat kami mengeluarkan produk-produk untuk televisyen, tapi kerana pandemik ini, benda ini sangat kurang dan kami juga pakar membuat event. Kami buat banyak event di luar sana. So kiranya akak masih aktif lagi lah, tetapi tidak di hadapan kamera lah. Betul, tidak di depan kamera. Terlalu banyak busy dengan anak-anak dan sebagainya. Lebih baik kita fikirkan empire. Kerana saya sangat selesa dengan saya punya aktiviti charity. Alhamdulillah, tapi walau macam mana pun, insya-Allah di mana ada usaha, di situ ada jalan. Jangan kita takut untuk berusaha. Tak tahu nak cari saya, cari kat Instagram ada, Facebook ada. Kita akan bercerita kat sana. Baru-baru ini, pelakon dan penyanyi popular Alif Satar telah bekerjasama dengan sebuah syarikat retail popular untuk menghasilkan menu terbaru iaitu nasi ayam sambal sado atau Sampado. Wah, lain macam. Apa yang menarik, kerjasama ini adalah juga untuk membantu mereka yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Alif Satar, hari ini orang kata berlangsung sidang media secara virtual juga bersama dengan media-media yang lain. Kongsikan sedikit orang kata kerjasama ini. First of all, terima kasih banyak Melody kerana sudi datang pagi-pagi ini. Alhamdulillah, Alif sangat excited dengan first virtual press conference Alif untuk tahun 2021 ni, to launch kerjasama Alif untuk projek nasi ayam Sampado ni. Satu resepi yang Alif terima, yang Alif rasa macam, man, if we can do something as a business at the same time give back to the community using this collaboration, membantu community yang terkesan economically akibat pandemik COVID-19 ni. Usaha ini ingin membantu mereka di luar sana yang terjejas, yang tak ada kerja, dan juga dengarnya bakal rekrut 400 orang rider. Daripada awal sekali, the main idea dia memang nak tolong orang. Macam mana nak give back to the community. Bila ada perbincangan bersama dengan Bapak Syafiq months ago, Ali rasa with this product dan kerjasama macam ni, during waktu yang sangat-sangat sukar ni, mungkin setengah orang yang kehilangan pekerjaan, diorang pun sendiri tak mampu nak beli makanan hari-hari. Setiap 10 akan beri satu. Imagine kalau satu outlet saja kita jual 1000, that is 100 box yang kita akan berikan the following day kepada masyarakat community yang berdekatan dengan outlet tu kan. At the same time, usahawan-usahawan SME yang tak mungkin mampu ada kedai makan, dia boleh jual resepi dia, and we have up until rider-rider yang akan deliver makanan-makanan dari kitchen ni to your doorstep. Itulah the whole idea, the whole collaboration dalam projek nasi ayam Sampado ni. Itu orang kata sedikit tentang sidang media pada hari ini kan. Jadi kita nak tanyalah Alif juga mengenai perkembangan kerjaya Alif. Orang kata meskipun dah lebih setahun lah kita orang kata melalui pandemik COVID-19 ni kan, macam mana agaknya? Adakah ada produk-produk terbaru daripada Alif? Maksudnya lagu ke, drama ke? I'm so excited. Ini juga satu kerjasama Alif kepada industri. Mungkin ramai yang sedia maklum, Alif dah ada label Alif sendiri, Asset Records, dan Alif Satar and the Locals dah sign di bawah label Warner Music. Other than that, Alif dengan bulan puasa ni harap-harap drama Alif yang terbaru, Penjara Janji, akan keluar dekat TV3 sebagai Abang Penjara. InsyaAllah that one is coming out too. Filem Alif, filem Cerita Hantu akan keluar hopefully this year juga. Walaupun satu tahun dan permulaan yang agak sukar awal-awal, but kita orang cakap when the going gets tough, the tough gets going. Macam Alif sendiri katakanlah, bukan saja industri lain, industri hiburan juga sekarang ni dalam keadaan yang sukar. Baru-baru ini pun Menteri kita telah Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa boleh jalankan penggambaran namun di dalam studio sahaja tanpa penonton. You sebagai seorang pengkarya, apa yang you boleh katakan tentang perkara tersebut? Sekarang ni kan, semua orang pun affected. Semua industri affected. Tak kira Alif punya industri makanan, pilot
pilot pun sekarang kena cari kerja lain. Jangan fikir pilot, fikir abang-abang yang tolong angkat beg kat sana pun, diorang pun affected. Angkat beg apa, orang pun tak terbang. Sama juga dalam industri Alif sekarang ni. As you know, entertainment ni it's not easy. Dengan kelonggaran, bukanlah nak kata kelonggaran, is the new normal, the new SOP yang ditetapkan. Alif rasa ni satu peluang yang bagus, something to adjust. Mungkin kita tak boleh macam dulu, not yet, tapi it's slowly opening. Mungkin lepas ni akan lebih ada drama-drama sitcom ke that can be used dalam studio. If itulah yang ditetapkan kepada kerajaan, itu yang kita kena adapt lah. Tapi Alif, I feel for golongan-golongan yang mungkin tak senang macam Alif. Mungkin ada pelakon-pelakon ekstra yang lain, kru-kru yang lain. Itu yang berbalik kepada projek ni. Kalau bukan Alif bantu ikut Alif punya industri main Alif, Alif gunakan kolaborasi Alif ni untuk sama-sama bantu rakan-rakan industri Alif. Mungkin ada yang macam kru-kru yang mungkin don't know what to do, come jadi rider. Alif pernah tengok satu video dekat WhatsApp baru-baru ni. Dia kata inilah zaman yang kalau you complain, you will lose out. It's tough, tapi memang kita kena adjust and adapt. Bismillah, tawakal, go for it. Terakhir, apa yang Alif sendiri ingin katakan kepada orang kata penyokong-penyokong you di luar sana, terutama sekali lah Disember tahun lepas kan, you terkena COVID, ramai memberi sokongan serta doa-doa. Alhamdulillah, Alif sangat-sangat bersyukur kerana datang satu benda yang negatif kepada kita, Tuhan buka satu pintu yang lain. Alhamdulillah, waktu Alif terjangkit COVID-19 masa tu lah tahu siapa. Masa tu kan, at the same time Alif dapat ramai betul sokongan, doa-doa daripada semua orang. Alif pun sangat-sangat terharu. Terima kasih sebab mendoakan Alif, keluarga Alif. Semoga kita come out lebih kuat daripada dugaan yang Allah sendiri beri kepada kita ni, insyaAllah. Dia macam memancing lah, dia kena bersabar. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Tapi bila dapat tu macam dapat seketul macam tu. Happy rasa. Akan tetap dapat maklumat pengguna tersebut. Walaupun berlindung di sebalik fake account, kita akan tetap dapat mencari siapa di sebalik account tersebut. First of all, adakah news ni Jannah akan cover kat Melody nanti? Cing! Kita BBC dia sekejap lagi. Kembali hangat dalam Melody. Okeylah, kecoh seminggu. Cerita pasal pengacara Melody Jannah Nick yang dikatakan bergaduh dengan fanatik K-pop. Dia bermula daripada drama yang diarahkan dan diproduksikan oleh Jannah Nick sendiri. Lepas tu dia berkait pula dengan video tahun 2018 yang dimuat naik semula dan menimbulkan kemarahan ramai pihak, sehingga ada yang mengatakan Jannah Nick punya akaun kena deactivate. Aduh, betul ke sampai kena deactivate ni? Apa cerita dia sebenarnya? Sabar. Apa kata kita dapatkan penjelasan tuan punya badan, tapi selepas 2 hari akaun tu ada balik. Pelik. Mungkin Instagram tahu kot, dia tak bersalah. Apapun kita dapatkan penjelasan tuan punya badan mengenai isu ini. Jannah. Sepanjang minggu ini, nama pelakon dan juga pengacara Jannah Nick trending di Twitter. Ekoran ada satu pihak yang telah menularkan kembali video lamanya yang didakwa telah mempersendakan seorang artis Korea yang telah meninggal dunia. Bukan itu saja, terbaru Jannah dikatakan sekali lagi telah mempersendakan salah seorang ahli kumpulan Korea popular iaitu Blackpink. Dan pada hari Khamis, Jannah telah membuat satu sidang media bagi menjawab segala kekalutan ini. Untuk isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga produser untuk Television Talent mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang kerasa hati. Dua isu ini sekarang ini sedang hangat sehingga kan Jannah sendiri tidak boleh kawal lagi perkara ini. Meskipun Jannah adalah kita punya host lah, pengacara Melody harus adil. Untuk mendapatkan kenyataan Jannah sendiri, mungkin boleh kongsikan sedikit tujuan sidang media pada hari inilah. Tujuan sidang media pada hari ini adalah untuk memberikan penjelasan berkenaan isu pertama adalah isu video yang pernah tular 3 tahun lepas pada tahun 2018. Apa yang terjadi adalah pada waktu itu Jannah tidak dapat dengar dengan jelas. Suatu itu di salon very bising. Jadi apa yang Jannah ingatkan pada waktu itu, soalan itu adalah untuk jenaka kepada diri dia sendiri. Respon Jannah adalah beliau mentertawakan soalan tersebut kerana merasakan dirinya yang dijadikan sebagai bahan. Apa yang terjadi, video itu tersebar di media sosial. Para netizen merasakan video itu dikaitkan dengan kematian seorang anggota kumpulan K-pop iaitu Jong Hyun yang telah meninggal dunia pada Disember 2017. Berkenaan video itu, permohonan maaf telah pun dibuat. Perkara ini telah dijelaskan pada Januari 2018 sendiri. Baru-baru ini video itu kembali menjadi tulisan
tular apabila ada pengguna akaun TikTok kembali memuat naik video tersebut dan ianya di-share oleh ramai netizen menggunakan caption-caption yang provokatif. Jana telah memberikan penjelasan menerusi satu video berdurasi sekitar 11 minit, tapi video tersebut juga menjadi isu apabila dikatakan Jana tidak ikhlas melakukan permohonan maaf, serta Jana juga telah merujuk kepada mendiang Jong Hyun dengan panggilan nama Si Mati, di mana Jana dikatakan tidak menghormati. Sebenarnya kata ganti nama Si Mati tersebut adalah satu kata ganti nama yang sopan dan rasmi yang digunakan secara meluas dalam prosiding mahkamah, juga dalam perintah-perintah mahkamah melibatkan sebarang kematian. Berkenaan isu kedua, isu Lisa Blackpink, ia adalah satu caption yang telah dimuat naik ke dalam akaun Instagram milik perniagaan Jana Nick Studio. Ianya diletakkan kepada gambar watak Lisa yang dilakukan oleh Animosha. Caption tersebut, Lisa Blackpink, sebenarnya adalah merujuk kepada karakter Lisa tersebut, di mana beliau adalah seorang remaja perempuan yang menjengkelkan. Kenapa Lisa Blackpink itu diletakkan adalah kerana ianya tidak mencapai tahap untuk dibandingkan dengan Lisa Blackpink. Menurut karakter Lisa itu yang merasakan beliau adalah mendapat perhatian ramai, tapi pada hakikatnya beliau tidak selevel Lisa Blackpink, tetapi hanya Lisa Blackpink. Walau bagaimanapun, Jana akui sekiranya ada mana-mana pihak yang terguris perasaan dengan caption tersebut, beliau telah membuat satu permohonan maaf. Setelah apa yang telah berlaku kan, isu ini pun telah menjadi tular, menjadi viral, menjadi perbualan hangat pengguna-pengguna sosial media di luar sana. Satu laporan polis telah dibuat. Bukan itu sahaja, Jana juga seperti umum telah tahu telah melantik seorang lawyer untuk mengambil tindakan susulan. Mungkin Jana boleh kongsikan serba sedikit apa yang membuatkan you mengambil keputusan untuk mengambil tindakan ini. Pertama sekali saya minta maaf lagi sekali atas segala kekalutan yang berlaku. Tujuan saya mengambil tindakan adalah kerana saya menerima ugutan bunuh atas apa yang dijelaskan oleh peguam saya tadi, dan juga saya meletakkan diri saya sebagai mangsa fitnah di sini. Saya ingin menjelaskan kepada semua pengguna sosial media, saya adalah seorang public figure yang saya terima untuk dikritik, saya terima untuk dikomen, tapi saya terpaksa ambil tindakan undang-undang sekiranya ia melibatkan fitnah dan telah merosakkan reputasi saya. Disebabkan itu, saya akan terus proceed dengan tindakan undang-undang, dan bagi kes ugutan jenayah pula, saya serahkan kepada pihak polis kerana kita telah membuka kes di bawah Seksyen 506. Sekarang ni masih dalam proses siasatan. Apa agaknya tuntutan-tuntutan yang bakal Jana sendiri ambil kepada pihak-pihak yang memulakan fitnah ini ataupun memulakan provokasi ini? Ianya adalah melibatkan individu-individu yang telah menularkan berita-berita palsu, di mana perkara ini adalah serius sehingga menyebabkan beliau terkesan dari segi perniagaan beliau, pendapatan beliau, kerana klien-klien Jana Nick memandang isu ini sebagai satu isu yang serius dan boleh menjatuhkan reputasi perniagaan mereka yang dikaitkan dengan Jana Nick. Untuk tindakan guaman yang akan diambil adalah di bawah Akta Fitnah 1957. Mereka yang disaman akan dituntut untuk membuat pembayaran pampasan terhadap jumlah ganti rugi yang telah dialami. Manakala untuk tindakan melibatkan ugutan bunuh, ugutan jenayah, ini adalah satu kesalahan jenayah yang akan diambil tindakan oleh pihak polis dan juga pihak pendakwa raya. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda atau penjara sehingga 7 tahun. Adakah pihak Jana sendiri telah mengenal pasti senarai-senarai ataupun nama-nama pihak yang orang kata telah disenarai pendekkanlah untuk dibawa ke muka pengadilan ke, ataupun adakah dah ada senarai dan kita boleh sebutkan di sini ke nama-nama? Macam saya katakan tadi, masih dalam siasatan polis. Kita akan jalan terus, kita akan teruskan tindakan undang-undang, dan ada beberapa senarai yang dikeluarkan daripada pihak saya sendiri. Memang kita dah masukkan dalam laporan polis tersebut seperti yang diberitahu oleh pihak polis dan juga SKMM. Even kalau pengguna tersebut delete akaun dan sebagainya, kita akan tetap dapat maklumat pengguna tersebut. Walaupun berlindung di sebalik fake account, kita akan tetap dapat mencari siapa di sebalik akaun tersebut. Ada berapa nama kalau kita boleh tahu? Buat masa ni kita telah identify beberapa nama. At the same time, kita juga tengah menunggu siasatan lanjut daripada pihak SKMM berkenaan beberapa lagi individu, yang mana ini adalah individu yang kita rasakan punca kepada benda ini menjadi tular. Selain mereka yang memulakan, terdapat juga orang yang berkongsi dan mengada-adakan cerita, menokok tambah. Adakah pihak Jana sendiri akan terima sekiranya ada pihak-pihak yang mungkin namanya telah pun tersenarai kan, mereka ingin membuat permohonan maaf secara terbuka? Susah untuk saya cakap sebab berada dalam situasi saya sedikit sebanyak mengganggu emosi saya, mengganggu kerja saya, mengganggu kerjaya saya. As for now, memang saya akan tetap teruskan tindakan undang-undang. Ekoran daripada isu ini kan, bukan sahaja netizen-netizen di luar sana berlumba-lumba untuk memeriahkan lagi isu ataupun kontroversi ini kan, malah ada juga beberapa selebriti di luar sana mengambil peluang juga untuk orang kata memberi komen mereka ataupun menguis Jana, boleh dikatakan macam itulah kan. Jadi mungkin komen Jana sendiri apabila orang kata yalah industri hiburan ini kecil, pusing-pusing dekat situ juga kan. Seperti yang saya dikatakan dalam sidang media, saya sebagai seorang public figure, saya terima untuk dikritik ke atas diri saya, baik pun
ataupun dari segi positif ataupun negatif, asalkan dia menggunakan bahasa yang hemah, dan yang penting akar umbi isu yang nak dibangkitkan tu haruslah daripada perkara yang benar. Bila ada juga selebriti-selebriti yang menokok nambah ataupun menambah minyak ke atas api, saya anggap maknanya selebriti-selebriti tersebut tidak memahami situasi yang sebetulnya dan menggunakan sosial media mereka untuk juga menyebarkan fitnah dan juga memberikan kerugian kepada saya. Ada juga setengah rakan selebriti yang memberi nasihat yang baik, dan ada juga setengah yang saya rasa macam terkejut. Pastikan share benda yang betul. Selepas saja saya diaktifkan akaun saya dalam 1 hari lebih, saya telah dapati ada pengguna sosial media yang telah mengeluarkan fitnah baru terhadap saya. Dia ada mengatakan bahawa saya ada reply komen dekat seorang ustaz, kata ustaz ni mesti taksub K-pop kan. Kat sini saya nak jelaskan kepada semua penonton Melody, saya tidak pernah menyatakan atau tidak pernah merasakan yang peminat K-pop adalah seorang yang taksub. Saya menghormati apa-apa jenis muzik, itu pun adalah antara salah satu akaun sosial media yang telah kita buat laporan. Setelah apa yang telah berlaku, pastinya bukan sahaja Jannah, malah orang di luar sana juga mengambil perkara ini untuk dijadikan pengajaran, supaya orang kata selepas ini mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam berkongsi ataupun memuat naik satu-satu perkara. Apa yang Jannah boleh katakan ataupun kesimpulan daripada perkara yang telah berlaku sepanjang minggu ini? Saya menggunakan sosial media sebagai satu punca pencarian saya. Ini adalah tuntutan karier saya. Saya tidak melakukan sebarang video yang diupload, gambar yang diupload dengan tujuan untuk hanya meraih publicity. Di sini saya ingin beritahu segala konten yang saya post di akaun sosial media saya kadang-kadang bertujuan untuk mempromosikan drama saya, mempromosikan filem saya. Kita bukannya nak menggunakan sosial media dengan harapan hanya untuk mengejar likes dan juga viewers. Nasihat saya, nasihatlah dengan nasihat-nasihat dan kata-kata yang baik. Kalau ada kritikan yang untuk diberi, berilah kritikan secara fakta. Kita tidak sedar ayat-ayat kita tu boleh mengakibatkan bahaya kepada diri sendiri, dan saya pun mengambil apa yang jadi ini sebagai pengajaran untuk diri saya sendiri. Dalam masa yang sama, saya minta sangat-sangat ibu bapa untuk pantau anak-anak di rumah yang menggunakan telefon bimbit. Ada antara yang telah dapat kita kesan sebenarnya di bawah umur. Nak tak nak, ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Apa-apa jadi, ibu bapa yang akan terpaksa tanggunglah apa yang tindakan yang bakal diambil. Hati-hati, once benda ni dah berada di sosial media, apa-apa saja kita akan dapat trace. Kepada yang merasakan anda adalah individu tersebut, saya rasa dah boleh bersedialah untuk kita jumpa di mahkamah. Passam posar separa anta se arsuno. Assalamualaikum. Arsun popore santa sara sesompo. Assalamualaikum. Lah dia lagi kat sini. Ingatkan dah pergi jail party. Saya Waalaikumsalam. Buat apa kat sini? Saya nak bagi tahu kalau tadi tu saya buat permohonan maaf secara interview, takut mungkin rasa jauh kan. Kali ini saya nak lebih dekat kepada penonton di Melody. Alhamdulillah. Saya Jannah Nick memohon maaf atas segala kekecohan yang berlaku sepanjang minggu. Dan saya mengambil ni sebagai satu pengajaran buat saya lah, abang ya. Alhamdulillah. Okey, macam itulah sebaik-baiknya. Orang kata lupakan yang lama-lama, buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi tak boleh lupakan begitu saja, abang. Ya. Sebab benda yang jadi ni mesti ada pengajaran buat seseorang. Itu dia. Kita kirakan ni sebagai satu sejarah hitam buat saya. Duduk, untuk menjadikan saya manusia yang lebih baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Persis princess hari ini datang. Okey, Jannah punya ayat diubah. Lepas tu video yang lama yang pernah jadi 2018 tu dibawa semula. Lepas tu ada yang ustaz tu Jannah kata Jannah tak cakap pun tapi memang keluar. Sebenarnya banyak juga orang kata benda statement-statement yang tak dikeluarkan daripada mulut saya, abang, tapi dikeluarkan. Jadi sebab itulah kita mengambil tindakan yang lebih serius, bukannya dengan niat untuk memperbesarkan lagi hal ni, tidak. Banyak orang marah kat sana kan. Ada orang kata ini mungkin marketing strategi Jannah untuk melariskan drama dia. Tak ada kena-mengena lah. Drama semua alhamdulillah. tak perlukan marketing yang sebegitu kot. Sebenarnya penjelasan daripada pihak saya sebab video tu dimuat naik semula selepas 3 tahun. Jadi kita terpaksa bagi tahu kepada peminat-peminat yang bahawanya benda saya tidak terlibat langsung dengan video tu dengan atas apa fitnah yang dikeluarkan daripada video tu. Jadi itulah penjelasan yang kita cuba nak sampaikan, tapi masih juga disalah tafsir dan disalah anggap. Jadi apa tindakan yang saya boleh buat adalah saya lebih baik saya berdiam diri dan selanjutnya biarlah pihak guaman saya yang menyelesaikan. So sekarang ni masih lagi kes polis, masih lagi kes peguam. Jannah memang akan teruskanlah untuk mencari mereka-mereka yang ni ataupun benda tu dah memang dah di lock.
dah biar polis buat kerja mereka? Satu isu di bawah siasatan polis, di bawah kes 506, dan satu lagi di bawah pihak guaman saya iaitu Akta Fitnah, Defamation Act. So yang tu akan dijalankan terus sebab saya tak nak lagi sekali video ni akan dikeluarkan lagi selepas 3 tahun atau 5 tahun akan datang, akan dikeluarkan lagi sebab kita kalau boleh kita nak habis kat situ lah kan. Dan macam saya kata tadi, saya memang memohon maaf seikhlas hati kepada semua. Dengan rendah dirinya saya menggunakan platform di Melody ni. Terima kasih kerana bagi saya peluang untuk saya bercakap terus dengan penonton, kerana kita kadang-kadang ada kontroversi yang memang bukannya kita sendiri yang minta atau kita sendiri yang cipta. Tidak. Kadang-kadang datang dari pelbagai pihak kan yang mungkin berniat untuk orang kata saja-saja meraih publicity dan sebagainya, tapi saya pun tak nak cakap banyak-banyak. So kita move on abang Ya, kita move on. Itu dia yang kita inginkan. Jannah pun dah minta maaf, dah orang kata kesal dengan apa yang berlaku. Jadi diharapkan anda penonton di luar sana, terutama sekali yang minat sangat K-pop, ini take it with a pinch of salt lah sebenarnya kan. Jannah pun dah ada kat sini dan mengaku kekesalannya, dan kita harap benda ni habis di sini dan janganlah kita ungkit-ungkit lagi. Bercakap pasal cerita macam ni, ada juga rakan-rakan artis Jannah yang menggunakan seminggu yang Jannah kontroversi ni untuk memberi pendapat-pendapat mereka tersendiri. Apa komen Jannah? Komen saya pasal yang melibatkan rakan-rakan selebriti. Ada antara rakan selebriti yang memberikan support, yang WhatsApp saya secara personal, yang macam stay strong Jannah. Yang tu saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan saya rasa masa ni lah kita nak nampak warna sebenar rakan-rakan selebriti yang kita panggil rakan tu. Dekat sinilah terbuka. Oh ini yang sebenarnya. Oh dia ada personal issue dengan kita sebenarnya. Tapi maksudnya ada hikmah di sebalik yang terjadi ni. Apa yang saya nak bagi tahu adalah sebagai rakan selebriti, public figure ataupun influencer yang mempunyai followers yang ramai di Instagram, saya merasakan yang kita harus menggunakan platform kita untuk spread untuk menyebarkan perkara-perkara yang positif, dan haruslah kita menggunakan medium kita untuk semak dulu fakta tu betul atau tak betul sesuatu isu tu sebelum kita menyebarkan. Orang kata tak pasti jangan kongsi. Okeylah. Dan kita bersama dengan perkongsian Naim Daniel di Clubhouse. Lama Naim bersembang. Lama, dengan kata 7 jam bersembang pasal isu Jannah Nick ni. Apa cerita? Jom kita bersama dengan Jom kita dapatkan Naim Daniel. Acing. Umum tahu minggu ini nama pelakon dan pengacara Jannah Nick tular disebabkan ada yang mendakwa pelakon itu mempersendakan nama salah seorang ahli kumpulan popular Korea, siapa lagi kalau bukan Blackpink, dan mendapat komen yang pelbagai dari peminat-peminat fanatik kumpulan ini. Dalam pada itu, penyanyi yang popular dengan lagu Pernama, Naim Daniel, sebelum ini juga pernah menghadapi situasi yang sama ketika beliau memuat naik gambar yang disunting bersama Rosie, salah seorang ahli kumpulan tersebut, dan Naim berkongsi pengalaman dan isu tersebut di aplikasi baru iaitu Clubhouse. Naim Daniel, hai. Apa khabar? Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Katanya sekarang Naim tengah fokus dengan lagu baru, lagu untuk 2021. Belum habis lagi fenomena Purnama, dah ada lagu baru. Boleh Naim kongsikan dengan karya terbaru ni? Naim sebenarnya lebih kepada untuk cuba tak nak duduk diam sebab ni sebenarnya dah lama tak menulis balik kan. So I guess it's time for me to be back and untuk memerah balik otak ni. Lagu ni hasil ciptaan saya bersama dengan Iki Hugh, and lagu ni bertajuk Terpisah, kisah arwah ayah pada Iki Hugh lah. There's something related to him, and kita orang sama-sama berganding tenaga untuk habiskan lagu ni dari segi liriknya Naim buat. Lepas tu Iki on the arrangement and everything. So insyaAllah akan menemui anda bila ia menemui anda. Nantikan insyaAllah. Itu tentang kata career activity seni. Ya, kata kenalah ada pendahuluan yang open ni. Itu mukadimahnya. Baru ni Naim ada mengulas tentang isu yang terjadi kepada Jannah Nick di dalam satu aplikasi yang tengah trending sekarang, Clubhouse. Kita tahu isu yang berlaku terhadap Jannah Nick dihentam oleh peminat-peminat fanatik Korea kan. Jadi apa yang membuatkan Naim mengulas tentang isu itu di dalam aplikasi ini? First of all, adakah news ni Jannah akan cover kat Melody nanti? Cing. Kita BBC kejap lagi.
So basically, Naim ada beri sebarang ulasan berkenaan isu ni dekat Clubhouse lah regarding whatever happens to Jana. Itu hanyalah Naim katakan pendapat Naim sebab Naim sendiri pun pernah mengalami dan mendalami situasi yang sama, which kila kita didatang dengan pelbagai tomahan dan juga kecaman daripada segelintir pihak yang betul-betul mengidolakan mereka punya artis lah in K-pop fans, K-pop world kan. But I do believe benda ni berkisar dari segi two ways of communication, the artist and also peminat itu juga kan. Benda ni yang Naim sangat takut bila terjadi whenever we want to post something on social media, especially kita yang dibertanggungjawabkan dengan followers yang ramai ni, orang akan sentiasa mengambil tindakan pelbagai-bagai. So, whatever happens yang berlaku pada Jana and also bagaimana dengan tindakan on social media yang dia punya account deactivate apa semua tu, Naim rasa it's okay sebenarnya untuk kita ambil some time for ourselves untuk distance from this kind of toxic yang berlaku in our circle dalam social media. Sebenarnya benda ni juga menjadikan kita lebih aware and also boleh self-reflect on us, especially bila kita datang dengan not just as a person but also as a public figure di mana kita harus bertanggungjawab di atas apa yang kita post. And also bila benda tu menjadi lebih besar, boleh mendatangkan ancaman kepada ourselves, menggugat keselamatan kita and also our family ke, wajarlah untuk kita datang dengan report polis dan sebagainya. Kita pun tak tahu apa orang boleh buat dengan kita. But Naim punya nasihat, especially for myself, whenever we want to post something on social media ke apa, we have to take over this three method, which is sama ada benda tu beneficial, and another thing, adakah benda tu akan menggurus hati orang, and yang ketiganya, adakah benda tu bila kita baca kita akan sakit hati as a person yang kita so called netizen. Kita kena letak diri kita in both ways, such as sebagai netizen pun ya, and also sebagai the public figure pun ya. So kita bertanggungjawab atas apa kita post lah. Jadi ada yang bersetuju dengan pendapat Naim, pandangan Naim, ada katanya Naim ini matang dalam memberikan ulasan tentang isu yang terjadi ni. Apa yang Naim boleh katakan? Naim suka bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa lah, especially dalam industri kan. Sebab Naim mula pun baru lagi daripada umur 8 tahun Naim start. Naim anggap benda tu as a blueprint di mana kita cedok pengalaman mereka, whatever they did wrong in the past ke apa, kita boleh jadikan untuk bekalan di masa sekarang. And tambah-tambah bila kita didatangi dengan pelbagai tomahan beribu-ribu orang sehari-hari ni kan. Sebab Naim pun percaya Naim bukan sempurna, Naim sendiri pun akan ada buat masalah from time to time. Tapi the way kita wanna manage untuk contain and also menjaga the damage control tu, it's up to us. Sama ada kita lagi nak simbah minyak kepada api kan, tapi kita tak simbah air ke api kan. Whatever it is, it's never too wrong dari segi the public figure and also the netizen untuk berlaku baik sama sendiri. And ada banyak lagi benda yang kita nak fokuskan di fasa pandemik ni selain daripada masalah perbalahan minat dan sebagainya ni kan. Ada juga yang tidak bersetuju dengan pandangan Naim kan. Ada yang kata Naim ni lantang ketika isu tengah panas, tengah macam berleluasa, Naim dah bagikan pandangan. Jadi apa yang Naim boleh katakan mereka-mereka inilah macam lantang lah Naim ni kan. Naim percaya bukan semua orang akan setuju dengan kita 100%. And also ini kita katakan as buah fikiran lah, di mana kita sebagai masyarakat have to help each other. And Naim percaya pun whatever yang Naim sharekan bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, more like untuk nasihat kepada diri sendiri juga. Ada kalanya certain things tu better keep it to ourselves, dan selain itu boleh kita sharekan as an inspiration towards others. Naim ingatkan sekali, apa yang disampaikan bukanlah Naim cuba untuk bersifat lantang ke apa, tapi untuk Naim sendiri boleh share apa yang Naim mampu bagi tahu. Macam Naim sendiri, kita ada di satu tahap di mana orang selalu puji. Sebenarnya benda tu adalah satu ujian tau kan. You have to make sure yang kita tak termakan dengan benda tu. Benda tu kadang-kadang buat kita rasa kebal. Kita rasa macam kita untouchable, orang ada je nak backup kita kan. But actually benda tu adalah the silent killer, di mana kita tak tahu sama ada orang puji kita tu untuk uplift kita lagi ataupun membuatkan kita down secara spiritually and mentally. Naim pernah menghadapi situasi yang sama, dihentam oleh peminat-peminat Korea ini kan, peminat-peminat fanatik. Jadi Naim juga sempat memberikan nasihat kepada Jana kan, katanya kalau macam mengambil masa berdiam diri tu bagus kan. Apa yang Naim boleh katakan bila pernah menghadapi situasi yang sama dan memberi nasihatlah kepada rakan-rakan artis yang mengalami benda yang sama ketika ini? Macam Naim dulu nak edit je lagi gambar Rose semua kan. Saya pun nak Blackpink macam mana kan. Tapi I know at certain point we have to come to a stop, di mana benda ni tak sepatutnya jadi sebagai satu yang kita nak normalize kan. I do take sometimes untuk macam reflect balik apa nak buat. But again, Naim still teruskan dengan perkembangan Blackpink and everything semua. Still lagi ada edit sikit semua. But then kita tak ada macam nak scrub dulu ke apa. My advice especially pada Naim and pada rakan-rakan luar sana ke apa, just make sure yang kita sebenarnya have a good atmosphere lah around us dulu. Kalau kita didatangi dengan pelbagai tomahan, especially daripada this kind of issue, just have to make sure yang you tak betul-betul get down sampai terduduk, sebab you need to have that support from your support system yang betul lah. Bila kita berada di bawah naungan sebuah syarikat rakaman ke, management ke apa, itu adalah role mereka juga untuk help us. Sometimes kita rasa macam keputusan kita tu betul, but again we have to make sure kita kena pandang balik orang lain punya pendapat juga. Sama ada kita nak buat tu something yang akan
mendatangkan kebaikan ataupun keburukan bagi kita. Penting jaga apa yang nak post Betul, jaga apa nak post, jaga SOP. Yang mula-mula tu terpanggil sebab apa tu? Bukan saya saja nak komen pasal Jana ke bagaimana? Sebenarnya Naim sebab baru start main Clubhouse hari tu kan. Tiba-tiba dapat ada room tu. Okey masuk. Okey. Sebenarnya nak dengar je. Padahal tiba-tiba kena bercakap lah. Saya cakap lah apa yang saya rasa mungkin terbuku kan. Cakap je. Bukan apa pun. Up to the point where kalau dia dah tunjuk gambar rumah saya ke, dia dah tahu alamat rumah saya ke, that is when I need to lodge a police report. Daripada angan-angan tu kenalah bekerja keras. Sebab kalau setakat berangan je kau duduklah kat kursi tu, memang takkan datang lah benda tu. Tahun ni ke macam mana? I don't know. Wait for it, okay? Tak tahu. Sukalah melodi ni korek-korek. Benar kali ini. Terus mencipta nama sebagai penyanyi dan komposer tersohor tanah air, Hale Husaini terus mahu mengorak langkah lebih bergaya untuk tahun 2021. Wah, baguslah tu kan. Jom kita bersama dengan Hale untuk mendengar perancangannya tahun ini. Boleh dikatakan perancangan pemasaran Hale lah kan. Jom kita dengar. Saya pasti sekarang ini sedang bekerja keras mempersiapkan diri bagi menghadapi anugerah juara lagu tidak lama lagi. Jadi Hale, setakat ini apa yang boleh dikongsikanlah sedikit sebanyak dengan peminat? Memandangkan kita pun dalam proses towards ke AJL, so lots of practice yang harus dilakukan lah. Cuma sekarang ni agak limited sikit dengan apa yang kita perlu lalui sekarang ni. Limited daripada segi sesi latihan dan benda-benda yang lain. Tapi insyaAllah AJL tetap AJL lah. Penghujung tahun lepas, karier Hale ditamatkan tahun 2020 tu dengan pelbagai cerita. Ada yang kata Hale ni anak emas TV3 lah sebab banyak lagu masuk lah. Ada yang tertanya-tanya adakah Hale bakal berkahwin lah sebab dah beli rumah baru dan sebagainya. Untuk 2021 ni dari sudut peribadi, apa agaknya yang Hale mahukan? Saya masih lagi ingin menjadi anak emas. Walaupun saya tak tahulah saya anak emas ke tak, tapi saya cuba ke arah itu, which is saya menunjukkan daripada segi kejayaan. Setakat orang kata anak emas ke apa semua, itu terpulang pada mereka. Bagi saya sendiri, saya hanya lakukan apa yang saya boleh dan saya lakukan yang terbaik untuk anda semua yang menonton di rumah. Dengan kejayaan sekarang, lagu-lagu yang menjadi pujaan ramai, mungkin ramai yang tak tahu atau mungkin terlupa sebenarnya Hale Husaini ini menjalani satu tempoh yang sangat panjang sebelum berjaya sehingga sekarang. Orang mungkin betul-betul kenal Hale melalui lagu Jampi. Orang lupa duet Hale bersama kumpulan duo Azhale. Sebelum itu mungkin tidak sebesar sekarang. Kalau boleh dikongsikan, adakah Hale sebenarnya sama sekali tidak menjangka yang Hale boleh berada pada kedudukan sekarang? Menjangka itu memang tidaklah. Daripada dulu sampai sekarang, walaupun dah masuk saya rasa lebih kurang berapa belas tahun daripada saya start try luck saya untuk masuk dalam industri. Just jangan give up kot. Sebab kalau benda tu yang saya minat, saya bangun pagi, itu je kerja yang saya rasa dapat membahagiakan saya sampai sekarang. So itu yang saya lakukan. Dia macam memancing lah, dia kena bersabar. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Tapi bila dapat tu macam dapat seketul macam tu. Happy rasa. Baru-baru ini mungkin peminat Hale sendiri throwback sikit lah zaman-zaman Hale mula-mula masuk pertandingan reality, mencari tapak dalam industri. Kalau lah tengok pada masa tu kan, memang nampak macam budak ni tak berapa nak ada masa depan lah kot dalam medan nyanyian kan. Jadi kalau boleh jadi contoh untuk penyanyi baru di luar sana kan, apa agaknya perkara paling penting menjadi kunci kepada kejayaan tu lah? Hard work lah. Mula-mula daripada angan-angan. Daripada angan-angan tu kenalah bekerja keras. Sebab kalau setakat berangan je kau duduklah kat kursi tu, memang takkan datang lah benda tu. Kerja keras sampai ianya membuahkan hasil lah. Saya bila masuk dalam industri ni, dia tak ada dalam salah silah keluarga. Mereka pun tidak tahu ke mana perginya saya bila saya baru-baru cuba untuk masuk dalam industri ini. Tapi alhamdulillah lah, doa daripada keluarga dan kepercayaan mereka untuk saya, itu yang membuat saya berada di sini sekarang. Okey, dan baru-baru ni ada cerita baru untuk family, iaitu family duo yang menampilkan artis-artis bersama dengan ahli keluarga mereka. Ni nak bagi tahu keriangan keluarga dalam satu suara. Setiap episod akan disertai oleh 5 pasangan duo yang mempunyai pertalian keluarga, dan minggu ini bertemakan suami dan isteri. Jangan lupa malam ini episod yang ketiga 9 malam Ahad di TV3. Tapi jom kita saksikan playback family duo terlebih dahulu. Ching. Dia ada rockers punya style. Dia cakap lirik tu susah nak sebut. Jangan kata jiwa orang tua. Bukan. Macam tak apalah. Lagu zaman-zaman kita orang kot. Tak ada sebab lagu Ex-Girlfriend You. Kalau tak sedap, jangan komen apa-apa. Bertemakan pasangan suami isteri.
Saksikan Family Duo pada hari Ahad pukul 9 malam hanya di VTV. Lan, orang selalu isteri selalu jadi manager simpan kat rumah. Awak jadikan artis isteri awak ni. Kita ada Lan dan juga Sheila di studio. Okey, macam mana bila menyanyi bersama dengan isteri di atas satu pentas? Macam mana Ini first time tau. Oh, first time. Kalau dekat karaoke pun kita orang tak pernah nyanyi sama-sama dah. Betul. Tapi kaki karaoke tak? Tak juga sebenarnya. Okey, ceritakan apa yang menariknya malam ni. Apa yang menariknya macam orang yang mengenali saya dan juga isteri, dia orang tahu isteri saya adalah yang menguruskan jadual kerja saya. Okay. So selalu buat kerja-kerja belakang tabir, tak pernah muncul pun antara pengkritik hebat untuk kerjaya saya. Betul. Kan? So kali ni rasakan dia malam ni. Sebab dia akan ambil tugas macam mana yang saya bekerjalah. Awak kritik lah dia pula. Memang. Itu yang saya nak tunggu-tunggu tu. Sheila pula kita nak tanyalah kan. Pilihan lagu malam ni mestilah ditentukan oleh Sheila sendiri sebab ini adalah orang kata pertama kali nak menyanyi kan. Takkan nak bagi Abang Lan pula yang tentukan. Jadi apakah lagu yang dipilih dan kenapa? Oh, okey. Lagu ni sebenarnya lagu zaman-zaman kita orang dulu. So, saya rasa sebab Lan macam paksa tau. Jomlah yang. So, saya cakap, luar kawasan betul saya punya bidang kerja ni. Kan? Memang tak kena ni. Sebab before dia saya macam kritik dia, apa kata masa you nyanyi tu, you geraklah macam ni. So, dia akan cakap macam, tak boleh yang. Bila kita on stage, kita by feel. Dia kata kita by feel. You rasa macam you nak angkat tangan tapi sebenarnya tak boleh. Tapi so, bila saya on stage, saya macam, betul lah, nak telan Alio pun tak ada Alio. Betul lah. So lagu malam ni tu memang saya pilih sebab dipaksakan. Saya cakap, okey, orang dah biasa tengok you nyanyi. So takkan saya nak nyanyi rock juga. Okey, I pilih. So tunggulah lagu apa malam ni. Surprise. Kena tengoklah malam ni. Pandai juga dia buat surprise. Maknanya lepas ni Abang Lan tak payah risau sebab lepas ni kritikan Kak Sheila dia akan lebih orang kata memahami sebab dia dah melalui sendiri perasaan tu. Kalau orang suka macam mana? Kalau orang suka nak dia jadi penyanyi. Alamak. Macam mana? Saya risau saya kena buat satu single untuk dia nanti ni. Alamak. Boleh juga. Dan bertukar Profession pula. Saya pula yang manage dia. Risau benda tu lah jadi nanti. Oh tak, saya rasa sesiapa yang menunggu-nunggu malam ni mungkin akan menyesal lah tengok nyanyian saya. Okey, tapi komen abang sendiri untuk isteri tercinta ataupun kata-kata semangat untuk Kak Sheila untuk malam ni sendiri macam mana? Okey, komen saya sebenarnya saya sangat kagum lah dengan keberanian dia. Sebab orang tak pernah tengok pun ataupun orang sentiasa menantikan apa nak jadi Sheila bila Sheila menyanyi ni kan. So saya sangat kagum dengan keberanian dia. Dia sahut cabaran saya yang walaupun dalam perkataan lain memaksa dia kan. So ini antara salah satu inisiatif untuk kami lebih bermesra-mesra lah sikit. Lan tak takut ke disebabkan Sheila, Lan Solo yang terkenal dengan suaranya yang tinggi, yang rock, yang memang orang macam wow kan, akan kalah malam ni. Siapa nak jawab? Okey, jadi sebenarnya Family Duo ni pun program yang santai-santai, family, orang juga nak nampakkan suasana chemistry sesama husband and wife. So saya tak pernah kisahlah kot sebab rasanya bukan diadili dengan sepenuhnya vokal semata-mata. Persembahan, effort dengan Mark Adam. Kan, effort kita yang bersungguh-sungguh on stage. Orang yang buat kerja lain tiba-tiba menyanyi. So effort tu mungkin saya boleh bagi kredit untuk dia lah. Tapi tak payah risau. Sebab minggu sebelum ni kita ada Kak Shira Ijoy nyanyi. Dia dah top up semua orang. Dia dah menunjukkan benchmark orang yang bukan penyanyi menyanyi macam mana. So tak payah risau. Tapi sebelum tu kita ucapkan terima kasih. Sebenarnya kita tak ada banyak masa bersama dengan mereka. Kita ucapkan all the best dan kita saksikan dengan cerita you all semua kena buat swab test untuk SOP setiap permulaan program ni. Okey, jom kita tengok VT A Family Duo. Thank you so much. Thank you Melody. Thank you. Kami sebelum buat persiapan ataupun untuk show di Family Duo ni, kita orang kena swab test. Itu adalah tanggungjawab kami semua as a team. Kita nak jaga semoga saringan ni kita tak adalah jadi takut dan kita tak mengganggu gerakan sekerja yang lain. Maksudnya kita kena ambil benda ni as positif. Kita nak pastikan pasal dah balik rumah kita juga ada family dan kita nak semua orang ambil tanggungjawab ini. Semua orang kena jaga SOP. Test tu sebab dah kali keberapa dah buat. Rasa geli-geli lah biasalah kat dalam hidung tu kan. Tapi untuk keselamatan kita kena buat. Korang jangan takut untuk buat swab test. Kebanyakan orang tak nak buat sebab takut. Takut sakit masuk dekat rongga hidung. Sebenarnya tak sakit pun. Korang kena buat sebab korang kena tahu tahap kesihatan korang dan orang lain.
kita jangan pentingkan diri. Kalau kita tak sihat, orang lain akan turut tak sihat disebabkan kita. Bukan susah sebenarnya sebab sekarang ni sudah ada pihak-pihak doktor daripada klinik. Diorang pun boleh datang ke rumah atau di mana-mana kita berada. Diorang boleh buat swab test lah. Kalaulah kita ada COVID dalam badan kita, kita tak akan tahu kan. Jadi kita tak nak benda ni tersebar dekat kita punya co-workers ke, dekat family kita ke. Jadi saya rasa macam saya mengambil tanggungjawab ni untuk buat swab test. Untuk kami ini adalah kali yang ketiga rasanya. Lebih kurang lah 3-4. Yang ketiga kita buat swab test dan kami lebih secure lah bila kita tahu keputusan swab test kami. Dan sebelum kita mula bekerja, yang penting kita bekerja dengan senang hati bila kita dah dapat tahu swab test kita negatif. Swab test ni adalah untuk kami dapat buat kerja dengan baik lah. Kan? Sebab bila kita tahu kita negatif, kita pun tak membahayakan orang dan orang pun tak membahayakan kita bila kita bekerja kan. Anda kat luar sana tu spend sikit duit untuk buat swab test. Sebab ini bukan saja untuk keselamatan diri kita sendiri tapi keselamatan orang sekeliling kita. Sebelum kita orang record for Family Duo, kita orang buat swab test dan benda ni adalah benda yang kita orang kena lakukan tiap-tiap minggu. Sebab bila kita bekerja berjumpa dengan ramai orang, bukan sahaja untuk diri kita tapi juga untuk menjaga keselamatan orang lain. Secara peribadi, Yana rasa ini adalah tanggungjawab Yana kepada diri sendiri, kepada kenalan, rakan tempat kerja dan juga kepada masyarakat Malaysia as a whole. Janganlah takut untuk buat swab test. Kalau kita ingat tanggungjawab kita, insya-Allah semua akan okey. Siapa yang post kat feed, siapa yang nak perhatian, siapa yang nak rating sekarang ni kan. So tu ramai artis yang macam tak happy. So kita buat susah-susah, album jual which is very good sales. Lepas tu peminat pun suka tapi tak suka. Dulu pun tak ada gosip dia kan? Apa pula tak ada? Nak ke aku korek satu-satu? Nak. Diam. Abang, dalam situasi sekarang ni, saya bernafas pun kedengaran salah. Abang? Awak macam hembus tu rasa macam semak. Rasa macam rimas lah. Student diam, jangan bernafas. Saya dah kata dah. Kita bersama Baby Shima hari ini dan dia ada sesuatu yang dibawakan ke pasal baru. Makin banyak ya dia punya. Makin banyak kan? Okay. Baby Shima tolong gantikan saya sebentar. Jualkan produk ganti. Jangan bernafas. Jangan berkata-kata. Wap dia tu panas. Sampai ke sini panas dia. Sampai ke sini panas. Okey, ni Oppo Reno 5 5G dia mempunyai 64 megapiksel quad kamera. Jadi bila kita bergambar ataupun video memang sangat jelas, terang dan sangat berkualiti tinggi. Wow. Okey, satu lagi cuba tengok skrin ni. Okey. Dia ada fungsi video sorotan AI, boleh mengaktifkan video malam ultra atau live HDR secara automatik supaya gambar kita bila time malam ke, bila tak ada lampu, macam ni. Dia terang tau. Walaupun tengok matahari kat atas, kita kat bawah, tapi tetap boleh nampak muka kita. Macam tu. So tak payah risau dengan fungsi ni. Kita boleh ambil gambar bila tak ada lighting, boleh je on je macam tu. Okey. Lepas tu, fungsi yang ni paling Shima suka tau. Okey. Cuba awal tengok Shima nak try dengan awal lah. Okey. Dia ada apa? Fungsi video dua pandangan. Dia boleh rekod video depan dan belakang. Rekod saya je boleh. Depan dan belakang? Dah ya. Sekali. Tapi kalau nak depan dan belakang. Kalau nak record, make sure masa upload tu jangan letak caption yang salah-salah. Takut nanti orang yang di-record tu disalah tafsir lagi. Jangan salah, ni 2021 punya, bukan 2021. Okey, macam ni contoh. Cuba kamera tengok. Okey, kelihatan. Oh my god. Kenapa gelap macam tu? Oh, tak Okey, sorry. Okey, cuba tengok. Awal punya gelap, punya besar tu. Oh, Baby Shima pun ada juga. Ada juga. Dia boleh rekod dua-dua. Okey, dalam masa yang sama boleh rekod. Lepas tu satu lagi ada fungsi video potret kecantikan. Tak payahlah pergi apps ke, dia boleh edit. Tengok. Tunjuk lagi. Lagi sekali. Video pun boleh mencantikkan. Video pun boleh mencantikkan kita, ya. Senang gitu. Malaysia lepas ni. Bella. Taklah. Okey, cuba tengok. Okey, dia boleh runcingkan pipi awal. Okey. Kembung. Sekarang dah runcing dah. Tapi boleh runcing lagi. Nak besarkan mata. Besarkan mata? Astaghfirullahaladzim, besar. Tengokkan kamera sikit. Besarkan mata. Tapi takut nanti. Tapi takut kalau nak join dating apps tu nanti, pergi-pergi nanti, kenapa muka awak dalam tu saya tengok cantik? Maksudnya pergi dating paling bawah. Janganlah.
Bagus. Itu yang bestnya sebab tak payah nak pakai apps, dia boleh edit secara langsung macam tu. Itu yang bestnya. Dan tapi yang kita kan tertarik dengan sesuatu tau. Kita tertarik dengan warna dia. Daripada belakang tu nampak macam daripada side ni nampak warna lain. Kat skrin tu nampak lain. Dia ada macam warna merah, biru, kuning kan. Itu yang Shima suka jugalah dengan warna dia. Abang tak penting pasal luaran. Abang nak dia punya bateri tu power ke tak? Okey. Cuba tengok. Charge dia Okay. Ini yang paling Shima suka sebab Shima ni suka sangat main phone tau. Lepas tu bateri cepat habis. Biasalah orang sekarang ni kan. 81%. Tengok masuk nampak tu. Okey, kejap lagi dia keluar. Super VOOC 2.0. Okey. Bila cas ni kan dia memang cepat sangat. 35 minit saja dia boleh daripada bateri kosong sampai 100%. Dalam masa berapa minit? Dalam masa 35 minit. Oh, 35 minit. Kalau malam tadi terlupa nak cucuk, kita cucuk pergi dalam toilet, mandi, balik, buka keluar dah penuh. Betul. Dah penuh. Memang cepat sangat. Okey, memang senanglah. Lagi apa yang menarik? Dan yang paling menariknya, dia ada skrin penglihatan Ultra 90Hz. So macam kalau kita nak tukar-tukar apps apa semua kan, nak download ke apa, dia memang akan lancar. Untuk main game macam tu bagus lah. Ya, betul. Dia tak stuck. Dia memang jalan dengan laju. Dengan berlancar. Benda ni kena pre-order ke ataupun dah ada harga ke macam mana ataupun dah ada di pasaran? Nanti kita cakap. Tunggu ya. Tak boleh. Nanti dulu ya. Okey. Lepas tu satu lagi ni kan, Shima suka Oppo Reno 5 5G ni sebab dia boleh gambarkan setiap detik bersama kawan-kawan melalui gambar dan video. Sebab dia boleh ambil gambar ataupun video pada waktu malam dan siang. Betul. Bila pada waktu siang, dia boleh gunakan video dua pandangan dan video portret kecantikan. Bila pada waktu malam, dia boleh gunakan fungsi video sorotan AI dan portret suar malam. Senang, bila-bila masa saja boleh. Okey. Itu dua. Sekarang ni Shima nak cerita harga dia. Ini yang menarik ni. Ni yang menarik ni. Dia ada dua warna tau. Satu warna Galactic Silver dan satu lagi Starry Black. Dia ada dua warna. Dan Oppo Reno 5 juga ditawarkan pada harga RM1,899. Dan ada lagi Oppo Reno 5 Pro pada harga RM2,599. Dia ada dua harga, okey. So korang semua boleh dapatkan Oppo Oppo Reno 5 5G melalui Oppo Brand Store, Oppo Official Online Store, rakan pengedar besar, rakan e-commerce dan rakan chain store. Ada lagi. Berapa banyak dan lah aku ni. Dan rakan telco. Itu dia, okey. So semua jangan lupa, jangan ketinggalan untuk mendapatkan Reno 5 series melalui promosi Picture Joy Together dari 1 hingga 31 Mac untuk mendapatkan hadiah yang bernilai sebanyak RM259. Termasuk tumbler, okey, bekas telefon Reno 5 BFF dan Reno backpack. Itu dia, cantik sangat. Itu. Hadiah dia 259 tau. Banyak juga tu. Dengan cerita ada TikTok pula ni nak apa boleh buat TikTok. Kalau ada Baby Shima mestilah ada TikTok dekat sini. Okey, sekarang ni ada juga TikTok, okey. Jangan lupa untuk berkongsi video #Picture Dance Together TikTok Challenge. Pada 23 Februari dah start dah. Sehingga 16 Mac untuk memenangi hadiah sebanyak RM11,000. Banyaknya hadiah dia. 3 Februari sampai 16 Mac 2021. Ya, okey, kalau nak tahu maklumat lebih lanjut, korang boleh follow FB Oppo dan itu sajalah. Itu saja. Tetap ada syarat. Terima kasih banyak-banyak kepada Baby Shima dan juga telefon dia yang canggih ni kalau nak boleh dapatkan daripada Oppo dan juga rakan-rakan niaga lain. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal Izzati Amira yang orang kata dia tak Izzati Abdullah. Yang tu orang lain. Okay. Izzati Abdullah yang dikatakan tak sensitif dengan perayaan bangsa lain. Sebab dia ada upload katanya macam bising dengan bunyi mercun. Kita tanyalah tuan. Jom kita dapatkan Izzati Abdullah. Pam pam pum. Bunyi mercun. Raya kita pun ada mercun juga kan? Pam pam pum. Mercun. Papa bagi perhatian kat Mama masa Mama tengah sakit. Mesti Mama boleh... Facebook kau? Emily. E-M-I-L-Y. Emily.
Nama pelakon yang kini popular dengan drama Rahimah Tanpa Rahim, Izzati Abdullah, sebelum ini tular apabila beliau memuat naik status di laman sosial Instagram story-nya meluahkan rasa kecewa berkenaan bunyi mercun yang kuat dan mengganggu ketenteraman beliau dan juga keluarga. Assalamualaikum Izzati. Waalaikumsalam. Sebelum kita nak tanya soalan yang seterusnya, kita difahamkan SOP syuting sekarang kita perlu mengadakan swab test. Terbaru saya ada baca yang katanya Izzati berkongsi pengalaman takut untuk nak mengambil swab test. Jadi apa yang Izzati boleh kongsikan sampai menggigil lah? Ya Allah, sebab sebelum ni kita kan selalu tengok dekat media sosial, lepas tu kita ada tengok dekat TV juga orang buat swab test kan. Macam mana orang cakap memang sakit lah, ada sampai cakap berdarah hidung lah, ada yang cakap tak sakit lah. Jadi kita ni memang tak tahan sakit. Saya masa mengandungkan Harum dulu pun ada ambil darah dekat jari pun saya menangis. Walaupun orang cakap tak sakit, macam kerikit semut. Tak, sakit sangat-sangat. Dramatik lah. Bukan kita buat-buat, tapi memang saya punya tahap takut tu memang sampai memang menggigil. 2 hari 2 malam memang menangis. Tapi yang surprisingnya, masa saya buat swab test tu, bila dia masuk je dalam hidung, masa dia pusing, tak sakit langsung. Alhamdulillah saya dapat experience yang tak sakit. Sebab Allah tahu saya takut sakit, jadi dia kurangkan rasa sakit untuk saya kan. Alhamdulillah. Jadi itu berkenaan dengan perkongsian pengalaman swab test Izzati Abdullah. Okey, sebelum ini jangan dulu. Sebelum ini kita tahu Izzati pernah memuat naik di status IG story berkenaan meluahkan rasa lah dengan bunyi mercun yang mengganggu ketenteraman Izzati dan keluarga. Mula-mula tu kenapa ketika itu memuat naik status tersebut? Tahun-tahun sebelum ni ada je muat naik status sebatan main mercun sampai 3-4 pagi. Kalau yang follow saya memang tahu saya kalau upload pun memang dekat IG story, sebab saya tahu kalau marah macam IG story 24 jam. Kita pergi marah pun sekejap, lepas kita dah reda kan. Memanglah kita ni pelakon ke, kita ni public figure ke, tapi saya masih lagi manusia biasa. Bukan public figure tu saya ni robot. Tak, saya bukan robot ya. Saya ada perasaan, dan kadang-kadang manusia ni kita nak meluahkan perasaan kita kat media sosial, which is sebenarnya adalah salah besar untuk seorang public figure untuk meluahkan perasaan ni pada Instagram. Kalau sebelum ni pun saya upload tak sampai 1000 orang pun sepatutnya yang tonton benda tu. Tapi bila ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni yang pergi screenshot, mencuri, merompak saya punya IG story, pergi post dekat feed diorang, mencetuskan provokasi dan juga sampai orang ingat saya resis. Padahal saya tak ada mention apa-apa pun, bangsa apa pun yang main. Saya tahu memang masa tu adalah Chinese New Year. Tak semestinya Chinese yang main mercun pada Chinese New Year, dan juga tak semestinya Melayu yang main mercun semasa Hari Raya. Ada kawan-kawan lain juga yang akan sama-sama main mercun tu. Dan ada juga yang cakap, oh masa raya kau tak pula memekak, kau main mercun boleh je. Bila masa pula saya main mercun sampai 3-4 pagi. Saya main mercun, saya mengaku memang main, tapi saya ada nilai-nilai respect, empathy sikit lah untuk jiran-jiran. Kalau dah pukul 10 tu saya akan stop. Hari tu saya masak mi udang daripada pukul 5 pagi dah lah. Sebelum tu pun 3 jam je tidur, penat kan. Tengah hari tu pergi delivery sampai pukul 11 tengah malam baru sampai rumah, baru siapkan Harum pun baru nak makan pukul 11 malam tu. Hari yang sangat hektik day lah untuk saya hari tu. Baru nak lelapkan mata pukul 12.45 kan tak silap masa tu. Lepas tu dah bunyi mercun. Ya Allah, memang perasaan marah tu mengawal saya punya penulisan. Mana penulisan saya tu bukanlah daripada sistem terkawal dalam diri saya. Saya memang mengaku saya memang tak boleh kontrol bila saya marah. Saya manusia biasa, saya buat silap, dan kalau ada yang terasa tu memang saya minta maaf sangat. Posting saya tu sebenarnya tak ada tuju kepada orang luar pun. Sebenarnya saya minta maaf lah dengan bahasa-bahasa yang saya gunakan tu. Memang saya tahu memang kasar, tapi saya dah DM tau, macam ada Chinese DM kan macam marah-marah yang komen saya reply DM diorang. Saya tak nak nanti benda ni mencetus provokasi. Tiba sebabkan posting saya tu orang Malaysia ni macam semua cakap pasal resis. Saya tak nak macam tu, sebab saya tak ada niat langsung nak buat macam tu sebenarnya. Alhamdulillah kebanyakannya, saya rasa dalam 95% orang yang saya DM tu reply balik, dan mereka juga minta maaf pada saya sebab mereka salah faham. Which is benda sebenarnya dah settle dah, tapi tak perlulah saya nak minta maaf dekat public, sebab saya pun post dekat story, tapi ada pihak-pihak yang kau ni dah sendu kot, so kau nak perhatian, nanti kau buat macam ni. Kalau lah saya nak perhatian, saya dah post dekat feed dah. Siapa yang post dekat feed? Siapa yang nak perhatian? Siapa yang nak rating sekarang ni kan? Ada juga komen-komen yang saya baca mengatakan yang Izzati bukanlah setahun dua duduk di Malaysia, yang kita ada mempunyai masyarakat yang majmuk, berbilang kaum, berbilang bangsa kan. Kiranya macam tak sensitif lah, ganggu sensitiviti bangsa lain. Jadi apa yang Izzati boleh katakan komen-komen inilah
yang diberikan kepada Izzati? Memang setiap tahun benda ni berlaku. Saya tahu, saya faham, tapi mungkin sebab sebelum ni bunyi-bunyi ni datang jauh sikit daripada rumah saya. Tapi kali ini adalah first time datang daripada selang sebuah rumah saya. Jadi saya pun terkejut. Kebetulan pula hari tu hari yang sangat hektik untuk saya, sangat penat. Jadi benda tu terjadilah. Tapi first time untuk Chinese New Year. Sebelum ni memang selalu bulan puasa memang selalu saya post, tapi tak pernah ada yang kisah sebab mungkin tak ada rating kot untuk diorang kalau diorang. Yelah, mungkin sebab saya pun Melayu. Jadi benda tu tak ada sensitivity kaum dekat situ. Jadi diendahkan je. Tapi memang saya minta maaf kepada siapa yang terasa yang rasa macam saya racist ke tak. Saya tak ada mention apa-apa bangsa dekat situ. Cuma saya harap macam isu muncul sampai 3-4 pagi ni. Sudahlah, kita dah tahun 2021 dah. Kita dah belajar civic kan. Kita pun ada banyak kaum dekat jiran-jiran kita. Kan ada yang anak kecil, jaga orang tua yang sakit jantung, yang mungkin susah nak tidur ke kan. Mereka nak rehat time tu, kita bagilah mereka rehat. Jadi kita mainlah muncul. Kalau boleh, janganlah sampai lewat malam. Bukan tak boleh main. Boleh main. Korang main lah. Tapi janganlah sampai tengah malam. Ada tak perkara ini memberi satu pengajaran lah buat Izzati yang meluahkan rasa marah di laman sosial IG? Dia mengakibatkan ni lah perkara-perkara sebegini kan. Apa yang Izzati boleh katakan? Lepas ni memang apa-apa pun saya sepatutnya simpan sendiri benda ni. Saya tak patut luahkan dekat media sosial. Kalau nak luahkan pun just luahkan pada keluarga ke, pada orang yang dekat sekeliling kita lah. Tapi kita tak perlu nak luahkan pada media sosial. Saya mengaku memang saya tulis macam tu, saya buat macam tu dan saya sangat menyesal. Pada peminat-peminat saya ada yang bagi support, bagi semangat, dan saya minta maaf pada peminat mana yang macam rasa dengan kata-kata saya dan rasa macam ya Allah, Izzati macam ni ke, macam tak sangka kan. Memang ramai yang macam tu. Ya, kadang-kadang bila kita marah kita tak boleh nak kontrol. Saya minta maaf sangat. Lama Melody tak mendengar cerita tentang pelakon Zara Zia ni kan. Aha, dengar cerita sekarang makin sibuk dengan penggambaran dan juga perniagaan. Wah, syukur Alhamdulillah. Sebelum tu nak cakap sikit lah manis Zara sejak berhijab ni. Perkembangan terbaru ataupun terkini lah Zara Zia sebab dah lama sangat dah tak masuk kat Melody kan. Orang tak panggil kita, tak keluar lah kita. Perkembangan busy. Macam sekarang ni pun tengah syuting. Korang terjar dekat set. Dalam masa yang sama, busy buat kek lah. Macam manis bertudung. Alhamdulillah. Tapi, sejak berhijab ni Melody tak panggil lagi kan? Bukan tak panggil. Kita punya reporter Adik Izzah tu ada nak interview awak masa awal-awal bertudung. Tapi masa tu awak kurang sihat apa semua. Jadi macam kita macam bagilah laluan kepada awak kan. Saya tak adalah macam orang kata mimpi ke, ada petanda-petanda ke, tak ada. Alhamdulillah semua baik-baik je. Bangun tidur terpanggil untuk memakai hijab. Soft je. Dalam masa sama, masa tu syuting juga untuk TV3. Beri sedikit waktu. Tinggal seminggu lagi jangka masa nak habis. So macam okey tak apa, sabar. Rasa macam tak sabar saya nak pakai. Habiskan kerja dulu. Bila habis dalam hari Jumaat, hari Sabtu terus pakai. Ramai juga macam tanya, Kak Zara tak berlakon ke? Adik tak berlakon ke? Memang tak keluar kat TV. Tapi saya banyak buat kempen. Kalau saya syuting pun bukannya syuting drama yang terus on air. Disimpan nanti baru keluar. So lambatlah nak keluar kat TV. Ke boyfriend tak bagi berlakon dah? That's why macam slow konon-konon cakap aktif kat social media je. Tak aktif kat kaca TV. Tanta boyfriend tak bagi. Awas kan. Kehidupan agak sama. Cuma bila orang tak tengok keluar TV je, orang dah cakap, oh dah tak berlakon. Tapi orang tak nampak job-job lain yang kita buat. Tapi kan Zara ni ada satu benda lah. Macam ada saya terbaca satu komen kan. Mereka mengatakan macam Zara Zia sejak dah bagi tahu kepada umum awak mempunyai seseorang di hati, macam kurang sikit gosip-gosip liar ataupun apa-apa mengenai diri awak. Adakah awak rasa macam dengan memberitahu orang luar yang awak sudah mempunyai kekasih hati, benda tu sedikit sebanyak jatuhkan sikit awak punya saham di luar itu? Dulu pun tak ada gosip liar kan? Apa pula tak ada? Nak ke aku korek satu-satu? Nak. Diam. Oh dia ugut. Mana ada? Tak ada. Tapi sekarang saya rasa lebih secure, rasa selamat. Okay, Alhamdulillah. Tak payahlah tanya lebih. Marah pula tak payah tanya lebih. Bila ni hari tu kata hujung tahun. Ni dah awal tahun dah. Bila masa cakap hujung tahun? Ini memang nak kena keluarkan klip-klip lama dia ni. Kami masih lagi mencuba untuk ke arah itu. Doakan je yang terbaik. Siapa yang tak nak kan? Baru-baru ni ada seseorang yang datang kepada kami dan mengatakan bahawa macam boleh tak tanya Zara sebabnya pergi kedai Zara tak nampak kedai Zara. Pergi kedai Zara asyik tutup aja. Isu ni sangat-sangat sensitif. Yang boleh saya cakap sekarang ni ialah kedai ditutup buat sementara waktu dan saya akan mencari tapak baru yang lebih selesa, yang lebih selamat. Lebih selamat dari segi apa tu?
Ceng-ceng. Memang ada dengar jugalah customer, fans yang datang dari jauh macam, kedai tutup ke? Zarazia Cooks ni mana? Tak nampak. And ada satu ketika, staff saya depan kedai, Food Panda tanya dia, mana Zarazia Cooks? Padahal dia berdepan dengan kedai saya. So benda tu macam, okey, tak nampak. So nak buat macam mana? Bila orang tak nampak, kita usaha bagi nampak kan? Maksudnya sampailah di telinga Zara bau macam seolah-olah kedai tu diilmu hitamkan macam tu? Saya tak tahu. Tak tahu diilmu hitam ke, apa ke, tak ada. Saya tak berani nak cakap. Cuma kalau untuk orang kata tak nampak tu, ya. Sekarang ni saya sibuk buat kek. Tu pun buat sendiri dekat rumah. Kek ni saya boleh katakan bukan saya ambil untung 100%. Ini untuk Zara prihatin juga. Ibu tunggal, golongan-golongan yang susah. And sekarang ni saya nak pergi ke haiwan pula. Maybe dekat zoo ke, untuk bantuan macam tu lah. Overprice tak kek? Kan mahal pula, dah nama Zarazia. Kau letak harga mahal padahal beli pisang murah. No, tak ada harga, tak adalah premium ke apa ke. So korang doakanlah dia tak masukkan garam lagi dekat kek dia. Jangan sebut. Tapi orang kata kalau terlebih garam maknanya nak kahwin. Kadang-kadang saya nak hidup saya ni tenang. Bila orang tak gambar macam tu, saya rasa macam lah rosak harian. Bila dah sampai tu, Kila tolak tepi, tak fikir pun pasal job dapat ke tak ke. Wallahi, like I don't even think about that. Kembali lagi dalam Melody. Dan sekarang ni, selain daripada Jana Nick kena hari tu, ni Fatin Afifah pun kena juga. Oh, siput sedut. Siput sedut kalau masak lemak sedap juga, abang. Bukan sedut sok. Tapi bukan siput sedut tu. Ni pasal dia dapat komen lucah ni. Tapi dia kata siput sedut, abang. Kita saksikan tuan punya badan. Siput sedut yang mana ni yang Fatin Afifah cakap? Cuba jawab. Masak lemak. Isu artis menerima gambar lucah di sosial media bukanlah satu perkara yang baru. Terbaru, pelakon cantik Fatin Afifah telah menjadi mangsa serangan seksual seorang individu yang telah menghantar gambar lucahnya menerusi direct message atau DM di Instagramnya. Fatin, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Walaupun sekarang masih lagi PKP kan, nak tanyalah sekarang ni Fatin busy dengan apa? Ada ke dah start shooting ke macam mana? Kalau ikutkan baru pagi tadi diorang suruh kita orang buat swab test malam ni. Nak start masuk set balik lah. Mostly I just do like work from home je. Campaign ke apa-apa ke semua buat daripada rumah je. Baru-baru ini, minggu ini jugalah, tiba-tiba sahaja nama Fatin menjadi bualan juga, yang mana dikatakan you telah menerima gambar lucah ataupun you sendiri sebut dekat IG you menerima gambar siput sedut. Mungkin siput sedut masak lemak. Tak masak je. Mungkin Fatin boleh kongsikan sedikit. Saya pasti mungkin ini bukanlah kali pertama kan, dan isu ni bukanlah perkara yang baru sebab sebelum ni ramai juga artis-artis wanita menerima gambar-gambar ataupun video lucah. Actually, dia dah banyak kali hantar dah. Kadang-kadang kita nak tengok kerja kan, dia hantar kat DM. So kita pun dah block and then dia akan datang balik akaun lain. Tapi kita tahu orang yang sama sebab cara cakap sama. Lepas kita tengok gambar sebut, ni gambar yang sama. Banyaklah gambar dia hantar. There's this one point, tiba-tiba dia komen kat gambar saya pula. Saya cakap, saya kenal Mamat ni. Berapa banyak kali nak block dia kan. Saya saja je komen, saya tak expect pun tiba-tiba boleh jadi headline ke apa ke. Saya just komen je, okay saya dah buat report polis, awak hantar saya gambar siput sedut. It was just one comment je, and then lepas dah masuk blog tu, I tengok dia dah di IG dia tak, but I'm pretty sure he will come back like maybe next week ke, macam biasalah. Macam you sendiri katalah kan, individu yang sama juga yang menghantar gambar-gambar lucah di direct message ataupun DM you, telah orang kata komen juga dekat IG you, sehingga you komen dekat bawah tu, I dah buat report polis. Tapi sebenarnya adakah itu orang kata sekadar ugutan ke, ataupun you memang betul-betul dah buat report ke? Sebab for me, untuk I pergi report polis every time dia harass I dengan gambar-gambar tak senonoh, I don't have the time for that. Sebab kita kena pergi balai polis, kena report, lepas tu kena jumpa okay macam mana ni terjadi ni semua. Kalau satu hari saya receive, let's say like tu baru satu account, kalau saya receive daripada 4 account, takkan saya nak buat report berlainan, which is gonna take my time. Dan macam tu hari-hari lah saya selfie kat balai polis. Malas saya nak layan. Sebab for me, orang macam ni dia cuma berani dekat social media je. Maybe dia tak guna gambar betul dia guna gambar orang lain. Tapi bagi Fatin sendiri kan, pernah tak Fatin terfikir untuk mungkin satu hari nanti you ambil tindakan yang lebih serius kepada orang-orang yang macam ni? Sebab mungkin mereka merasakan, kita bagi je lah gambar-gambar senonoh ni sebab Fatin bukannya ambil tindakan pun. Dia pun kejap ada, kejap tak ada. So saya rasa benda tu serius pun, dia tak mengganggu kehidupan seharian saya. Tapi kalau
up to the point where kalau dia dah tunjuk gambar rumah saya ke, dia dah tahu alamat rumah saya ke, that is when I need to lodge a police report. Kalau daripada Instagram ni, dia keep on hantar, saya pun tak terkesan sebenarnya. Saya rasa macam lah, apa tu je, okay, tak kisahlah, I go continue my life. Tapi kalau dia dah berlebih-lebih, contohnya dia hantar, hey Fatin, I nampak you, dia dah start hantar macam gambar curi ke apa ke, then I will start to police report lah, for my own safety lah. But for now, I rasa I'm safe. Orang pun tak tahu I kat mana. I tak update tempat di mana I berada, like on the spot. For now, I rasa tak apa kot. Belum lagi. Isu besar, belum lagi. Dia tak menjurus ke arah yang membahayakan. It's just like maybe dia macam bosan ke apa ke. Kadang-kadang bukannya I tak nampak pun, cuma yang perasan lah nama dia akan keep on ada. Kadang-kadang tak buka pun. Cuma kadang-kadang kita rasa macam apa je ni hantar hari-hari hantar macam tanpa jemu ni kan. Aku buka lah. Astaghfirullahalazim. Pededok lagi ya. Tu rosak hari aku. Ada juga yang macam saya terbaca komen-komen yang macam mana taknya orang tu hantar gambar siput sedut dia kepada you sebab gambar yang you upload pun agak seksi. Jadi itu mungkin berpunca daripada diri you sendiri juga yang mana menyebabkan orang tu keinginan untuk menghantar gambar-gambar tersebut. Komen you pula. For me, like a woman should have right to wear whatever she want. Ada you tengok masa-masa ronggol yang budak-budak kecil tu, you nak salahkan diorang ke diorang pakai seksi? Tak kan? For me, a woman can wear whatever she wants. I mean like you as a guy, you need to control your eyes. Kenapa pula kita nak kena jaga for you? Plus for me, I tak pakai baju yang menonjol, I tak pakai bikini, short pants yang memang nampak segala jenis tubuh badan I, memang tak ada. I don't show much skin. Bagi saya lah, apa yang saya pakai tu masih lagi tak melampau. Kalau melampau, my mom will scold me. Tapi mama cakap, okay tak apa, it's still decent anyway. Dia tak ada yang melampau-lampau. Kalau saya pakai bikini tu, orang nak cakap macam tu, saya okay. Yelah, Fatin post pun pakai bikini. Macam, okay lah, cakap lah nak cakap apa. Ada je gambar I ada post gambar pakai tudung hari tu. Ada je orang komen, saya nak tu awak. Komennya awak pakai tudung. Saya pun macam, pakai tudung pun boleh ke dia? Tak kisahlah cara berpakaian I macam mana pun. Orang-orang macam ni yang tak boleh kontrol diri diorang akan tetap ada. Terakhir, apa yang Fatin ingin katakan kepada mungkin individu-individu luar sana yang mungkin dah hantar gambar siput sedutnya kepada Fatin yang mungkin menonton dekat luar sana tu kan, apa yang Fatin nak kata kepada mereka, mungkin amaran sedikit kepada mereka? Kalau yang hantar gambar tu, it's a watching hi. Okay, ada tengok dah gambar you, terima kasih. Tapi tolonglah jangan hantar lagi. Kadang-kadang saya nak hidup saya ni tenang. Kalau hantar gambar macam tu, saya rasa macam lah rosak hari I. But for me, selagi tak melampaui batas, it's fine with me. Tapi kalau dah sampai stalk tu, I will lodge police report lah. But kalau boleh jangan hantar. Saya pun banyak benda saya nak tengok. Kalau nak hantar gambar, nak bagi saya tengok, kucing. Confirm saya reply. Tapi jangan hantar gambar tu, saya tak akan reply. Ya, sedar tak sedar, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan macam mana abang, kita dah sampai penghujung rancangan ni, apakah rumusan kita terhadap isu-isu yang melanda? Rumusan kita senang je. Baik kata Jana tadi, kalau tak pasti jangan kongsi. Abang pun sempat juga borak-borak dengan Jana. Rupanya banyak salah faham yang terjadi kan. Dia kena faham betul cerita tu, barulah tahu. Perkataan malas pun boleh disalahertikan. Betul abang. Kan? Jadi Jana sendirilah orang kata sebelum kita mengakhiri, awak yang ada kontroversi sepanjang minggu. Apa yang Jana nak katakan kepada di luar sana? Kita lebih kepada ucapan terima kasih juga sebenarnya. Kalau Asyik minta maaf yang tak berkesudahan ni. Jadi banyak kali minta maaf tapi masih lagi orang tak peduli, tak nak buat macam mana kan? Betul. Kita sebagai orang kata manusia, saya dengan rendah diri meminta maaf je lah kan. Untuk terima kemaafan ataupun tidak itu terserah kepada anda. Kepada anda. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada yang masih orang kata menyokong, memberikan orang kata tanda sokongan yang hebat, komen yang positif, masih lagi support untuk menonton drama-drama dan filem saya. Saya hargai sangat-sangat sebab orang kata sokongan anda tu sangatlah diperlukan. Tanpa anda, siapalah saya? Dan saya memang nak mengakhiri segala kontroversi ini dengan perkara yang baik-baik dan mengharapkan yang kita dapat move on ke fasa yang seterusnya. Dan saya akan orang kata menjadikan apa yang macam yang saya kata tadi, saya akan menjadikan pengalaman ataupun sejarah hitam ni sebagai satu fasa untuk saya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia, anda dengarkan penjelasan Jana Nik. Dan orang kata, buang yang keruh, ambillah yang jernih. Untuk itu, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Kenapa? Kalau kita terbalikkan, kita cakap yang abang cakap yang tu boleh? Untuk itu, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan jangan buat kontroversi sendiri. Berdiri di atas kaki kita. Jumpa lagi. Buang yang keruh, ambil...